وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak dia jadi orang baik dan orang bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masih berada dalam hadis yang ke-66, muka surat 136 daripada kitab kita Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, ringkasan daripada kitab Sahih Bukhari. Sebelum ni kita dah tengok beberapa suruhan dan larangan Nabi SAW. Kalau kita tengok di dalam konsep dakwah Nabi SAW, banyak yang konsep Nabi menggunakan nombor. Ada masa Nabi kata 3 benda yang 3 golongan yang Allah suka. Ada kadang-kadang Nabi kata 3 golongan yang Allah tak suka. Dia jenis konsep nombor. Sebenarnya konsep nombor ni dia memudahkan kita, para sahabat dan umat baginda untuk ingat poin-poin penting bila Nabi abad. Sebab agama Islam ni banyak dia punya info-info dia. Maka Nabi SAW buat ringkasan. Yang ni yang jaga, yang ni yang jaga, yang ni yang jaga. Jadi dalam hadis ni ada 7 benda yang suruh, 7 benda yang tak disuruh, yang dilarang lah daripada kita buat. Tapi tuan-tuan, bukan 7 ni je agama. Maknanya agama 7 ni je ke? Kalau tak, bukan agama, bukan maknanya agama 7 ni je. Maknanya ialah 7 ni dalam satu majlis Nabi habaq. Dalam hari yang lain Nabi habaq lain pula, Nabi habaq lain pula. Maka dia sebagai konsep memudahkan. Okey. Kita tengok beberapa benda. Sebelum ni adalah sampai nombor 4 kita tengok. Nombor 4, malam ni kita masuk pula dalam bab berkaitan dengan nombor 5, yakni adalah wa ibrazil qasam, menepati sumpah, iaitu dalam perkara-perkara yang mubah di dalam syarak dan menyalahi perkara-perkara sumpah itu termasuk dalam hukuman haram. Baik. Antara benda yang Nabi SAW suruh kita buat adalah apabila kita bersumpah, kita kena tunaikan sumpah yang kita buat. Sama macam bernazar. Jadi nazar ni sama juga kita tunaikan, jadi wajib. Nazar ni tuan-tuan, untuk pengetahuan kita, dia adalah untuk benda-benda yang sunat. Adapun benda-benda yang harus atau haram, maka nazar tadi tu tak terpakai. Contoh kita kata, kalau Pening lawan dengan Liverpool, contoh. Tak tahu bila nak jadi tu. Pening lawan dengan Arsenal. Kalau Pulau Pinang menang, dia akan botakkan kepala dia. Perbuatan tu, nazar tadi tu, dia jadi lara. Kerana benda tu adalah harus. Dia tak kena mengena dengan agama. Apatah lagi benda haram. Baru ni kan, dulu kan kita banyak kali dengar agak biasa bola ataupun parti. Dia kata kalau ni pilihan raya kecil, kalau parti A menang, aku sanggup makan khinzir, dia kata. Menang parti dia ni, aku makan babi, dia kata. Kata menang kawan tu, serabut kepala otak dia nak makan pula. Jadi jangan kita ambil tindakan yang tak cerdik lah. Bola ke apa ke,
Benda tu dia ada biasa menang kalah tu, maka kita nazar benda yang sunat. Contoh, kalaulah anak aku atau apa-apalah kita yang nak tu, aku nazar nak semayang duha 3 hari betul-betul. Maka semayang duha ni sunat, tapi bila kita nazar dia jadi wajib. Maka 3 hari kita buat lah. Kalau boleh jangan spesifik masa. Aku akan semayang duha 8.47 dan 4 saat. Agak susah ke tu. Kita nak takbir sekali tak masuk lah, apalah, kita tertidur ke apa contoh. Jangan spesifik time. Sama agak tahajud. Aku akan semayang tahajud pukul 2.38.22 saat. Jangan cakap tu. Kita kata tahajud senang. Aku akan tahajud 3 hari. Tak betul-betul lah. Hari ni bangkit buat, esok bangkit buat. Maka hilang nazar kita. Sama macam benda haram tak boleh buat, benda ni tak boleh buat, benda sunat je boleh. Contoh kita nazar, aku bernazar nak sembahyang Zuhur awal sikit, awal waktu. Boleh? Sebab Zuhur ni kita sembahyang awal sunat. Yang tak boleh, kita nazar benda haram dan benda wajib. Dia kata, aku ni kalau berjaya, aku nazar nak sembahyang subuh esok. Tadi tu. Tu hang tak kena mengena apa, kata sembahyang agak subuh. Hang kira kecoh ke tu. Aku kalau tahun ni aku naik pangkat, aku start pada tahun ni, aku bernazar lah tahun 2023 ni aku nak bayar zakat fitrah. Dah. Zakat memang kena bayar pun, tak kena mengena hang gagal dulu ya. Haram tak boleh, wajib tak boleh, harus dia jadi burn saja macam tu je. Yang boleh adalah perkara sunat. Tetapi kalau benda-benda sama juga melibatkan sumpah, sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena laksanakan benda yang kita buat tu. Maka kalau boleh jangan sumpah tanpa sebab lah. Kebiasaannya orang kat sumpah ni benda besar-besar. Contoh lantikan kepimpinan, apabila biasa ada pilihan raya dan sebagainya, jadi pemimpin akan cakap disebut nama Allah. Maknanya dia kena tunaikan lah apa yang dia cakap tu. Apa-apa lah, di mahkamah ke apa-apa, bila sebut nama Allah, sumpah tu. Jadi sumpah ni dia ada 3 je. Wallahi, wabillahi, watallahi. Tak ada sumpah dengan Quran, sumpah atas nama mak menakang aku, sumpah atas nama jiran aku, semua tak ada. Sumpah 3 je sebut. Wallahi, wabillahi, watallahi. Lepas tu baru kita lafazkan sumpah kita tu lah. Tapi apa yang kita sumpah, hendaklah kita tunaikan. Dan menjawab salam kepada pemberinya. Kita bagi salam ni hukum dia sunat, jawab hukum dia wajib. Jawab tu macam sahabat dulu seorang je jawab, maka terlepas tanggungjawab. Daripada audien kita hari ni, live pun kita ada, tuan-tuan yang ada di sini pun ada. Maka salah seorang daripada berapa orang yang tengok tu, dia jawab salam je, maka terlepas tanggungjawab semua kita yang ada. Macam kita pergi rombongan nak meminangkan, seorang je sebagai ketua rumah kita bagi salam, Assalamualaikum, kami dah sampai. Jadi orang ramai dalam rumah tu, bahagian geng-geng perempuan ni semua mereka ready siap dah semua kat rumah tu. Maka seorang je jawab salam. Siapa dia? Bakal Pak Mentua, bakal besan kita, Waalaikumsalam. Semua dalam rumah tu dia terlepas dari tanggungjawab. Kalau live, kita tengok ceramah tu live. Lepas maghrib kita buka ceramah, dia tulis live Ustaz Azhar Idrus contoh, live Ustaz Wadi. Dia tengah live adalah view puluh ribu orang. Maka kita jawab salam, maka wajib. Dalam semua-semua tu seorang jawab, okey lah. Tapi kalau kita tengok siaran ulangan, contoh semalam ceramah, hari ni kita ulang tengok, maka sunat kita jawab. Sebab benda tu dah terjawab dah. Melainkan dia bagi kat kita seorang. Dia bagi ni umumkan. Dia yang kena jawab tu manusia lah. Sekarang ni kan zaman robot. Katalah kita pergi rumah orang, robot yang serve kita makanan. Robot tu jumpa kita, tuan rumah tu dia ajak lah. Dia pun kata, Assalamualaikum encik. Dia kata, maka salam robot tak wajib jawab. Salam manusia aja. Mana tahu kan sekarang kan daripada beli robot pada Jepun, robot boleh menari, macam-macam benda robot boleh buat, operation pun boleh. Maka sama juga dengan burung kakak tua. Kalau dia boleh cakap, kalau tuan rumah bagus, dia ajaklah benda bagus. Kalau tuan rumah tak bagus, dia ajak macam-macam lah. Tapi taman burung kan, anak saya kecil-kecil tu menangis, dia ajuk menangis. Dia buat macam tu menangis. Dia pandai ajuk. Tak apalah dia ajuk menangis. Kalau dia
ajuk benda-benda tu, kita pergi rumah dia kan, dia buka depan tu rumah dia nakai, dia ajak BABI. Kita pergi tu, dia duduk babi-babi, dia ulang kata, siapa duk mencarut ni? Rupanya burung tu dia ajak perkataan tu. Dia ikut ya, orang cakap apa dia ikut lah. Kalau lah burung tu jenis duduk di tangan orang baik-baik, dia jaga, tapi dia bagi salam, maka kita pun jawab Waalaikumsalam. Ingat ke manusia? Rupanya burung. Apa-apalah, maka manusia kita wajib lah. Dan kalau kita, Nabi SAW sebut antara ciri-ciri akhir zaman ni adalah kita hanya akan bagi salam pada orang yang kita kenal sahaja. Kalau kita tak biasa, kalau kita naik lift, orang masuk dalam lift, kita tak biasa bagi salam, atau orang dalam lift pun tak biasa bagi salam. Benda ni saya tengok kadang-kadang dekat negara Arab, dia lebih mesra dengan salam. Orang Arab ni dia kalau kenal ke tak kenal ke, terutama dia masuk je lift, Assalamualaikum. Tuan-tuan tengok budaya ni kadang-kadang bila kita pergi Mekah, duduk dalam lift, hak masuk tu bukan warga negara Malaysia. Malaysia pun kalau okey lah, kadang-kadang dia bagi juga. Ni kita tak kenal dia. Malaysia kita kata adalah link juga kan. Kita pergi Mekah, orang Malaysia sama orang Malaysia, orang travel lain, dia masuk dia bagi salam. Ni tak, ni Arab tu kalau Arab Turki mana seorang duduk di situ, dia masuk dengan isteri dia akan bagi salam. Itu macam satu budaya mereka lah. Kita kalau kenal kita bagi salam, tak kenal tak bagi salam. Tambah kalau bergaduh dengan dia, tak bagi salam terus. Dekat dia kan, kita tak bagi salam. Jadi maka orang yang berkelahi dan bergaduh, orang yang mula bagi salam ni, Allah bagi pahala yang banyak pada dia lah. Buang ego yang takabur, yang sombong ada kat diri dia, dia mula bagi salam dekat orang. Orang ni, kita ada orang yang kita suka, ada orang yang kita tak suka dalam hidup. Kadang-kadang kita tak apa minat style dia. Tapi Nabi ajar kat kita, jangan berpaling muka bila jumpa orang. Bila kita jumpa dia kan, kita tunjuk kata kita sombong tu muka, buat muka gitu. Macam tu jangan. Nabi tak ajar kata. Ada benda yang kita suka tak suka, ya, okey kita jumpa dia, kita biasa macam tu ya. Jangan lebih tak kawan dengan mana-mana orang Islam fauqa thalath, lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari jangan berkelahi. Paling maksimum nak berkelahi boleh bila 2 hari ya. Hari ketiga kena kawan balik. Nabi tak mau orang Islam berada dalam keadaan berjauhan. Jadi kita biasakan bagi salam, terutama apabila masuk di dalam rumah. Bila masuk salam bagi rumah, maka syaitan tak akan masuk dalam rumah tu. Lah hadis riwayat Imam Muslim menyebut, kalau seseorang tu makan bagi macam sebut nama Allah, dan dia masuk rumah dia sebut nama Allah, maka syaitan akan kata la mabita wala la asya. Di rumah ini kita tak ada ruang untuk menginap malam ni. Tak ada bilik yang kosong. Yang kedua, tidak ada makan malam untuk kita di rumah ni. Kerana sebut nama Allah. Tang mana sebut nama Allah Ustaz bila masuk rumah? Sebut Assalamualaikum. Assalam tu nama Allah. Assalam, Al-Mu'min, Muhaimin, Al-Aziz, Jabbar, Al-Mutakabbir. Tu 99 nama Allah. Jadi masuk rumah, Assalamualaikum, maka akan menyebabkan syaitan yang ada dalam rumah tu takkan bermalam di rumah tu. Itu salah satu benda yang boleh menyebabkan rumah kita terpelihara daripada gangguan jin, syaitan dan sebagainya. Kita rajin masuk rumah bagi salam. Terutama orang yang pandai ni tahu bila kita balik pada masjid, surau, kita baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, masuk masjid atau surau. Bila kita keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku minta kelebihan yang engkau beri pada aku, kelebihan, berilah kelebihan tu pada aku. Jadi bila kita bawa balik kelebihan ni daripada masjid atau surau ke rumah dan bagi salam, maka kita akan tengok rumah tangga tu akan ada bibit-bibit kebahagiaan, kerana syaitan dia tak, maksudnya barakah kelebihan yang Allah bagi kat kita, yang kita doa tadi tu, terus kita bawa balik rumah. Dulu tak tahulah kita di sini, dulu kita ada budaya rajin panggil orang main rumah, pergi makan dekat rumah. Aktiviti tu dia sangat baiklah tuan-tuan. Para sahabat kalau kita jumpa, mereka banyak kali suka jemput sahabat Nabi lah, tak utamanya mereka suka panggil Nabi, pergi rumah mereka, pergi makan. Walaupun kadang-kadang makan tu ada seorang tailor, khayyat tu tailor lah, pernah jemput, dia bagi Nabi SAW makan macam marok dan kuah
sup macam ada labu dalam kuah tu. Labu lah, labu biasa, roti cicah yang labu macam tu. Kata Saidina Anas bin Malik, Nabi ni bila dia bawa main labu tu, aku tengok Nabi ni macam dia ambil dah labu tu makan. Kemudian sekali dia ambil lagi labu, dia ambil lagi labu, dia ambil lagi labu. Macam Nabi minat sangat dengan labu ni. Start daripada hari tu, aku didik hati aku supaya aku pun suka makan labu juga. Labu mana? Labu ayak tu, yang panjang tu. Labu tu kita kalau tak biasa buat, boleh lah sekali-sekala. Boleh jadikan menu lah. Kalau orang perempuan pandai labu tu masak, try masak, tengok labu masak lemak. Tengok suami layan tak layan. Labu masak apa? Pulau Pinang masak apa? Kau pernah masak? Tak tahu. Nama lu masak apa? Apa-apalah labu bagi orang suka makan kan. Kita try tengoklah menu apa yang nampak family kita nampak macam berminat sangat, kita boleh masak. Jadi bagi salam lah, balik kita pada cerita kita balik. Jadi apa sahaja benda yang boleh menyebabkan Sayyidina Anas kata, aku tengok Nabi minat, aku pun makanlah labu tadi tu. Cerita dia adalah rajin panggil orang pergi rumah makan. Lagi bagus lepas semayang. Jadi lepas semayang ni, kalau kita balik seorang, kita seorang barakah balik surau tadi. Tapi kalau orang bijak sana, kita ada 20 orang, 30 orang main malam tu. 30 orang ni kita tak balik rumah kita balik rumah dia. Tu nama dia intelligent. Nama dia cerdik, bijak di sini dan bijak di sana. Yang lebih pandai lagi tahu apa? Pagi raya dia buat kenduri. Lepas semayang raya ni dia umum, tuan-tuan jemput ke rumah saya sebab saya buat kenduri pagi ni. Semua pergi raya rumah dia lepas semayang. Allah, insya-Allah lah, tak terbakar dah rumah dia. Karen pun tak trip dah tahun tu, insya-Allah. Memang barakah Allah bagi dalam keluarga dia. Sebab saya tengok bila orang rajin balik ulang alik semayang jemaah, Allah bagi keberkatan dalam rumah tangga. Tambah-tambah lagi suami isteri jarang berkelahi. Anak-anak tu dia bagi seronok kat rumah. Sebab yang duk bagi rosak rumah tangga ni syaitan. Bagi berkelahi suami isteri, yang tu yang ni buat tak ketahuan kau tu adalah syaitan. Anak-anak pun macam tu kok, tak bergaduh yang tu yang ni. Tapi bila orang lazimi solat berjemaah, dia masuk rumah bagi salam, maka syaitan tak ada. Bila syaitan tak ada, yang akan isi kekosongan malaikat. Kalau malaikat ada, syaitan tak masuk. Bila syaitan tak ada, malaikat masuk. Either one lah, kita pilih. Macam tu. Jadi masuk rumah, rajin bagi salam. Yang berikutnya, cuma jangan bagi salam, makruh bagi salam ketika orang sedang sibuk dengan satu urusan. Contoh, orang semua tengah kuliah, kita baru masuk. Maka baru masuk ni, kita jangan bagi salam dengan kuat. Assalamualaikum. Jadi ustaz tengah ceramah pun jadi waalaikumsalam. Jadi tak mana ceramah tak tahu. Kaedah fiqh menyebut al-mashghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk, kita jangan sibukkan dia dengan urusan lain. Orang sedang makan, makruh bagi salam. Kita masuk kedai makan, kawan-kawan kita semua kita buat open table, daripada main lah, daripada order semua dah. Kita kata dia, "Weh, aku lambat hampa makan lu lah." Depa makan. Kita sampai di kedai makan tu, kawan-kawan kita semua duk makan dah. Tom yam lah, 3 rasa semua makan dah. Kita assalamualaikum, makruh perbuatan tu. Sama juga makruh bagi salam ke orang dalam tandas. Kalau dia jawab, jadi haram sebab sebut nama Allah dalam tandas. Jadi kita ketuk lah, ataupun kawan tu ketuk balik. Dia tu kata, "Pula awak buat test lagu ke apa?" Dia dalam tandas dia tak boleh cakap kan. Jadi jangan bagi salam ketika orang sedang fokus pada satu-satu perkara atau urusan. Itu beberapa hukum hakam berkaitan dengan salam. Kemudian mendoakan orang yang bersin dengan dikatakan kepadanya yarhamukallah. Kalau ia memuji Allah dengan alhamdulillah, maka dengan ini jelaslah bagi kita tentang suruhan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Orang kalau bersin, maknanya tuan-tuan pandai, doktor-doktor, bila bersin ni banyaklah daripada kuman-kuman ni dia akan hilang daripada badan. Sebab tu bersin tu dia punya angin dia tu sangat laju, dan kita Allah buat auto mata kita akan tutup. Siapa bersin buka mata dan dia boleh lihat mata dia dekat lantai lepas pada tu. Mata
Try tengok masa bersin ni, buka mata bersin, acim, sekali dengan air liur, sekali dengan mata, dua-dua jatuh kat bawah. Dia terlalu kuat. Jadi kita akan tutup mata kita akan bersin, maka dia auto dalam badan kita nampak macam ayak tapis kan, kowe ke kuku ke, saat-saat dia akan buat keluar ayak sendiri, sebab dia tapis dalam tu semua, dia buat keluar. Allah buat badan kita macam tu juga, sampai satu peringkat, satu masa dia akan buang. Sebab tu bila bersin, semua organ-organ dalam badan ni dia berhenti sat. Bila sejurus selepas tu dia bergerak balik, maka jantung dan sebagainya kita ucapkan Alhamdulillah. Satu disebabkan kuman yang hilang, satu disebabkan tu. Nombor dua, berkaitan dengan bersin. Apabila orang tu bersin, dia sebut Alhamdulillah. Kita yang duduk tepi dia, kita sunat kata Ya Rahamukallah, moga Allah beri rahmat pada kamu. Kita yang bersin, kita sunat balik jawab dia Yahdikumullah, Yahdini wa Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Moga Allah beri hidayah pada aku, moga Allah beri hidayah pada kamu, dan Allah elokkan semua urusan seharian kamu. Tetapi syarat dia tuan-tuan, dia kena cakap Alhamdulillah sampai kita dengar. Contoh dia bersin, acim, lepas tu dia diam je, maka kita tak sunat kata kat dia Ya Rahmukallah. Sunat Ya Rahmukallah ni apabila dia sendiri ada inisiatif untuk dia doa untuk dia. Kalau dia pun tak doa untuk dia, sebab apa kita nak doa kat dia? Di dalam kitab Mishkat ada satu bab berkaitan dengan adab dan akhlak berkaitan bersin. Ada seorang lelaki duduk tepi Nabi SAW dan seorang sahabat duduk tepi. Bila dia bersin, Nabi diam. Bila seorang sahabat ni bersin, Nabi tolong jawab. Lelaki tu tanya, wahai Rasulullah SAW, saya ni bersin, Nabi tak kata apa. Kemudian yang seorang lagi bersin, Nabi jawab pula. Nabi kata kat dia, aku doa kat dia sebab dia pun doa kat dia. Aku tak doa kat hang sebab hang tak kata Alhamdulillah. Itu pertama. Yang berikutnya berkaitan bersin, sunat kita jawab kalau 3 kali. Dia bersin, kita jawab Alhamdulillah. Kita jawab bersin, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tapi kalau dia bersin 30 kali, kita kena kata apa? Abang ada pergi klinik. Tu penat aku dah jawab. Aku kira mampu hidup aku dah jawab bersin lah, aku tak pergi mana. Aku tu dia duduk pejabat tepi kita. Dalam zaman musim Covid lah, acim 3-4 kali, berpuluh-puluh kali ya. Tak ada dia kerja. 3 kali ya sunat. Lepas pada tu, maksudnya itu dalam kategori penyakit lah. Bukan dia buang penyakit, dia cari penyakit. Silap pula dia menyebarkan penyakit pula. Jangan terlalu banyak sangat bersinnya. 3 kali. Ni antara sunnah yang semakin lama semakin orang tinggal lah. Dan orang rasa macam kalau kata Alhamdulillah nampak macam kolot sikit lah. Biasa kalau macam standard sikit, acim, excuse me, dia rasa macam standard sikit lah. Kalau Alhamdulillah ni apa ni, kaum apa Arab jahiliah ke apa dia rasa macam jauh sikit. Itu antara sunnah yang agak rare lah, yang jarang orang buat. Dia ada beberapa benda yang sunnah Nabi yang selalu Nabi buat, tapi kita agak rare sikit. Antaranya adalah penggunaan kayu miswak. Kita tengok masa ambil uduk Jumaat pun rasa 0.1% je manusia yang ambil berat dengan kayu siwak ni. Yang kedua, jawab salam. Yang kedua ni, bagi salam pada orang yang kita kenal dan tak kenal. Jarang kita bagi salam kat orang kenal je. Yang ketiga adalah ni, jawab bersin ni. Sama ada dia jawab dengan Alhamdulillah atau kawan sebelah tolong doakan dia. Hak biasalah bersin dia pun belah gitu ya. Yang ada orang tiusya dia gitu kan. Yang keempat dan kelima ni agak rare ni, jarang orang buat. Tahu apa dia? Bila kita balik musafir daripada mana-mana lokasi, sunat kita ni singgah dekat masjid atau surau, semayang dulu solat sunat 2 rakaat baru balik rumah. Nabi SAW bila balik musafir, Nabi takkan terus balik ke rumah. Sebab kita ada hadis dalam ni, kita tidak sunat surprise isteri kita macam tu. 3 pagi balik rumah, tak bagi tahu dekat isteri apa pun. Kita pergi ke mana-mana ke Indonesia ke balik, diam-diam naik Grab, pukul 3 balik mai, ting 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 kat rumah. Isteri duduk seorang, suami tak ada. 3 pagi dia duduk risau.
Siapa dia mai, anak-anak dia pun bangkit mai, mak siapa kat bawah tu jadi serabut. Mak dia pun tengok CCTV, dia nampak macam lelaki bergambar macam lelaki aku. Dia pun buka, suami dia surprise. Tu suami macam 2% bengong nama dia. Tak apa, tak boleh buat begitu. Dia jangan surprise isteri waktu malam, kerana kita kehilangan sunnah yang banyak. Isteri ni apabila suami lama tak balik, dia sunat bersiap, berhias, sambut suami dia. Tapi bila dia main macam tu, dia macam tu lah. Dia main macam mak lampir lah. Dah tidur malam. Tidur mana ada orang pakai make up semua. Tidur macam tidur lah. Pakai baju kelawak lah, baju Batman, Spiderman, Superman semua pakai. Jadi dia tak sunat. Nabi bila balik malam, Nabi akan tidur kat masjid. Tidur masjid sampai subuh. Jadi orang semua nampak, Nabi balik dah dengan rombongan. Maka berita ketibaan Nabi tu akan sampai pada orang kampung, sehingga isteri Nabi SAW pun tahu. Maka isteri Nabi bersiap-siap apa semua tu. Bila Nabi mai, dapat berjumpa dengan suami dalam keadaan bersedia macam tu. Kita hari ni ustaz, kami boleh WhatsApp bagi tahu dekat isteri balik flight pukul berapa, turun kat bayar lepas, naik flight apa dan sebagainya. Boleh. Kita tak ada lah unsur surprise isteri tu, tak ada. Dan isteri pun dapat bersiap mai ambil kita. Jadi sunnah tu dapat kita bina. Tapi ada satu benda yang kita tinggal pada dia. Sebelum kita balik rumah, kita tak singgah dekat surau. Biasa tak singgah lah, jarang lah. Jangan sangat rare tahap kiamat kalau boleh singgah gitu. Kalau so isteri kita, apa abang ni, asyik-asyik pergi surau je, ada apa pula? Isteri lah lagi dia syak. Ada siapa kat surau, apa dia dating lah, dia letak dia ke situ pula. Tak, ni sunnah. Ada satu lagi sunnah yang lagi rare dalam dunia ni, tetap apa? Selepas sembahyang sunat subuh, kebiasaannya Nabi SAW akan baring kat masjid, tangan macam ni, badan tu macam ternek sikit lah, tangan tu macam tu, muka menghadap kiblat, baring lepas sembahyang subuh, sunat subuh tu, baring macam tu macam tu, supaya hilang sikit letih kiam semalam tu. Tapi tidur macam ni, dia tak apa lena, sebab tunggu masa sikit je Nabi bangun. Nabi macam kumpul tenaga sikit. Itu tuan-tuan nak, itu paling sekali rare. Kalau tuan-tuan buat kat masjid sekarang ni kan, AJK pun diterajang. AJK kata, oi, antara tempat nak tidur tahniah, lena tahniah, dia diterajang kita. Padahal saya tanya kawan-kawan di Kelantan yang biasa belajar di Kelantan, katanya lah, arwah Tok Guru Aziz, kalau dia main sembahyang subuh kat masjid dekat tempat dia tu, antara benda yang mereka pernah tengok dia buat. Jadi kalau dia buat kalau macam Tok Guru tu, kalau Tok Guru pondok ke apa ke, dia buat di pondok dia, anak-anak murid dia pun belajar agama. Jadi dia pun tak rare benda tu. Okey, Nabi tahu, Nabi buat. Jadi, kalau kita biasa buat kat masjid biasa, macam arwah Tok Guru Aziz, dia buat dekat masjid dekat sebelah rumah dia. Jadi orang tahulah, mungkinlah dia ikuti kuliah pengajian dia pun tahu. Biasa kita kalau Ramadan pun kita jarang. 10 malam tak akhir kita ada qiyamul lail, sementara tunggu kita pergi lepak gitu lah. Tu memang sangat pelik. Rare. Boleh lah buat. Tak mana nak buat. Surau kita boleh tak? Pelik lah Ustaz, dia ni tidur tengah surau ni. Kena halau dengan isteri ke? Ada macam cerita pula. Tu antara sunnah yang ketinggalan sikit lah. Maka dengan ini jelas kita tentang suruhan Nabi SAW yang 7. Dan diikuti pula dengan larangan 7. Ini melarang kita daripada menggunakan benda tersebut. Petana pula, berjana atau bekas perak bagi laki dan perempuan. Emas tak boleh, alatan rumah perempuan. Okey. Antara benda yang Nabi tak bagi guna adalah berjana. Berjana ni maknanya semua benda. Cawan ke, mangkuk ke, camca ke, bekai apa-apa benda, tapi periuk, blender emas. Ada blender emas? Tak ada kot. Kalau ada, semua benda tu dilarang di dalam syarak. Sama ada guna atau hiasan. Kaya sangat, tak tahu buat apa, dia beli camca besar. Dua kan, dulu orang kampung suka berbuat kayu kan. Tapi dia kaya kan, ada rezeki lebih, dia beli camca emas. Emas sungguh, dia buka rumah dia besar gitu.
satu dekat 300,000 contoh dia buka rumah dia, maka perbuatan tu haram hukumnya. Apa lagi? Guna atau simpan emas tak boleh. Contoh pingat, pingat emas. Tapi emas betul lah, emas yang anak kita dapat sekolah rendah tu plastik, dia salut dia murung tu cat ya, tu ranjau. Hak emas sungguh ni. Saya tak tahu Piala Dunia emas sungguh ke? Siapa minat bola? Piala Dunia tu emas sungguh ke sadur? Tak tahu lah. Kalau ada pun bukan kita dapat pun. Kalau dapat pun dia simpan kat player lah. Kita cak ayam kepada bagi pingat emas tu. Dulu Faiz Subri kan, kita player Penang kita, dia dapat Puskas kan. Saya tak tahulah Puskas tu apa, dia bagi kasut emas ke. Katalah contoh di Penang ni ada player yang hebat, dia pergi main peringkat dunia, dia menang lawan dengan Ronaldo ke apa ke, hebat-hebat semua ni, tak kira siapa dia lawan, dia dapat kasut emas. Saya pun tak tahulah kasut emas tu emas sungguh ke tak. Kalau betul emas, maka tak boleh simpan, kena lebur, buat dalam bentuk perhiasan boleh. Emas tak boleh, perak pun tak boleh. Perak yang original lah tak boleh. Besi biasa cat macam perak tak apa, besi biasa cat emas tak apa. Jangan sadur. Contoh ni, pen ni pen besi biasa, tapi dia layuk ni, dia bukan cat, dia memang sadur dengan emas. Dia sadur dengan emas tu. Kita nak tahu macam mana bila kita bakar emas tu, dia akan jadi macam berketui-ketui gitu. Berketui, maka itu barang tu tak boleh guna. Dia sadurannya bukan betul Ustaz, dia celup emasnya, tapi dia emas ori. Tapi kalau kita bakar tu, dia hilang tu, keluar dia punya apa, itu macam stiker emas, macam cat emas, itu tak apa, tak ada masalah. Jangan emas original kita guna. Emas ni pakaian perempuan boleh. Awani ni bekas apa semua, cawan, pinggan apa semua tu, perhiasan tu, perempuan pun tak boleh. Laki tak boleh, perempuan tak boleh. Dia dalam Islam ada benda hak perempuan boleh, ada hak perempuan tak boleh. Ada hak perempuan tak boleh, hak laki boleh. Sama macam sutra. Sutra perempuan boleh pakai. Mai macam mana pun, cantik macam mana pun dia boleh pakai. Laki dia tak boleh pakai. Emas, laki tak boleh pakai. Dalam perhiasan ni, laki boleh buat satu benda sama macam perempuan. Apa dia? Cincin sahaja. Kita ada cincin, perempuan boleh pakai cincin. Kita tak boleh pakai emas, perempuan boleh pakai emas. Jadi kita kadang-kadang ni macam isu baru ni kan, kahwin lebih pada satu kan, banyak kan influencer ini menikah satu lagi, lepas tu sehingga timbul polemik di kalangan masyarakat kita tentang kalau laki boleh kahwin lebih, kami pun nak kahwin lebih juga. Lepas tu dia ada satu bukan macam satu AI lah orang buat, seorang perempuan ada suami kat sini satu, ada satu lagi laki, jadi suami saja dia buat gambar lah. Lepas tu dia tulis kat situ, kami perempuan pun nak teringin macam ni juga. Dia kata perbuatan tu sebenarnya dia ada sedikit sebanyak istihza atau memperolok-olokkan syariat macam tu. Sebab ada benda yang perempuan okey, ada benda yang perempuan tak ada. Ada benda laki dapat kelebihan, perempuan tak ada kelebihan tu. Laki tak ada benda tu. Saya bagi tahu tuan-tuan, laki dia hanya dapat benda tu di syurga je, tapi di dunia perempuan dapat. Apa dia? Tak payah semayang, Allah tak marah. Tak payah semayang, tak boleh semayang, haram kalau semayang, tapi Allah tak marah. Hak tu jangan harap laki dapat kat dunia. Hang bondan pun hang kena semayang. Dia sebiji macam perempuan Ustaz, jangan harap boleh. Hang beranak lu pondan ke laki? Laki kan, beranak tak ada pondan. Dia boleh tak ada tu. Nangis. Laki tak ada benda tu. Dia mesti kena semayang. Jadi tapi tak ada pula laki dia beban dengan syariat. Dia kata mana perempuan tak semayang kami. Dia macam tu pula. Ada benda laki kena teruk, perempuan tak kena. Contoh apa dia? Semayang Jumaat. Semayang Jumaat, parking, tunggu, berlemui, tandas ramai, mengantuk macam Firaun mengantuk time tu. Dia punya mengantuk tak tahu nak bak macam mana. Dia mengantuk teruk sangat dengan nak makan time tu dengan susah. Dia tang tu pula.
Ada perempuan Allah bagi kelebihan dia pula. Kelebihan dia apa dia? Dia ada pula bahagian dia kena pakai tutup aurat, tudung. Kiri dia tak kisah ke tu, ikut dan ke tu ya. Seluar 3 suku boleh, naik basikal ke tu, pergi sampai mana boleh. Dia tak kisah dah. Jadi syariat ni ada masa dia layan perempuan, ada masa kelebihan tu lelaki, ada kelebihan perempuan. Perempuan dia boleh pakai emas. Ada tak lelaki yang dia bebai, dia kata mana cik, perempuan yang boleh pakai emas, mereka boleh pakai mahal-mahal ke tu, kami tak boleh pakai pun. Tak, lelaki tak pernah persoal syariat siapa pun lah. Maka jangan kita persoal syariat Allah bagi keistimewaan. Sama macam Nabi ya. Syok lah Nabi boleh kahwin banyak. Kami tak boleh, Nabi semua boleh. Hanya tengok bab syok ya. Hang kena tengok bab susah juga. Nabi kalau demam, dia macam 2 orang demam. Sahabat pernah pegang, panas ni macam ceret yang menggelegak. Uish, panas tau. Macam ayak, macam tarik kita bola cawan tu kan. Pegang jadi panas. Panas tau. Nabi kata, kalau aku demam, dia macam double, heat dia tu double. Nabi lapar pun 2. Kan ada sahabat kata bawa satu batu, kata Rasulullah tengok ni saya lapar, macam mana ni makanan tak ada. Nabi kata amal sini, amal usya perut aku 2 batu. Allah mak 2 batu, terus start motor belum. Sebab Nabi teruk pada aku. Sebab kalau Nabi lapar, dia double. Kemudian ada beberapa semayang yang bagi kita sunat. Bagi Nabi dia satu kewajipan. Apa dia? Tahajud. Kita sunat ya. Tak semayang tahajud semua hidup pun tak masuk neraka. Tapi atas nama Nabi SAW, dia wakil duta agama kat dunia ni, syariat pembina agama syariat, maka dia wajib. Dia ada bahagian yang tu kelebihan, ada bahagian yang susah dan penat juga. Sama macam isteri Nabi ya. Isteri Nabi buat baik dapat 2 pahala. Kita semayang dapat 100 pahala contoh. Isteri Nabi semayang dapat 200 pahala. Sama juga fair and square. Buat jahat dapat 200 dosa. Jadi pahala pun banyak, dosa pun sama. Dia jenis double gitu. Maka syariat agama kita jangan persoal. Laki ada leceh lah perempuan kena pakai telekung semua, susah lah. Kami laki susah lah sebab kami kena jadi ketua keluarga, kami kena tanggung dosa isteri, anak-anak semua. Isteri tak payah pula tanggung dosa. Tak payah persoal lah. Dia selalu suka buat persoal ni siapa dia? Sisters in Islam tu. Kan dulu kan, saya tak tahu ada lagi kedok pertubuhan tu, banyak antaranya dia persoalkan berkaitan dengan hukum hakam faraid dan sebagainya. Tapi bila kena bahagian tu, syok dekat mereka, geng-geng ni liberal, sekular dan sebagainya, mereka tak pula persoal apa ni, kami pula boleh pakai emas, laki tak boleh, mana haci ke tu. Tak ada pula time emas berbalai. Tadi jadi tak mau pula. Emas laki tak boleh pakai walaupun melawak, walaupun dengan tujuan melawak. Ambil cincin isteri, dia saja pakai tu. Abang pakai ni nampak macam orang kaya Dubai tu. Pakai 3 saat je, dosa juga. Saya difahamkan, tak tahulah betul ke tak. Ada tak tuan-tuan di kalangan sini yang pernah pergi dekat Buruj Dubai. Dekat situ ada hotel 7 bintang. Saya difahamkan jamban dia daripada emas. Jamban sungguh ke tempat flash tak tahulah, tak pernah sampai. Lepas tu tombol pintu emas, apa-apa semua tu emas lah. Tak tahu betul ke tak. Kalau betul, maka kita tak boleh ambil lah bilik tu. Sebab penggunaan dia semua dalam kategori dosa ketika tu. Dan saya nak beritahu kat tuan-tuan, pintu Kaabah dia solid emas. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh lah. Mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi mungkin di sana pakai mazhab Imam Maliki atau Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab apa dia berani buat emas? Sebab tak ada siapa yang akan ambil. Sebab apa tak ada siapa akan ambil? Sebab tak ada hari yang tak ada orang. Hari ada orang. Kita pergi tawaf 3 pagi lah, mungkin 3 pagi dia tidur. Itu adalah idea yang paling tak guna yang pernah bagi. Sebab 3 pagi pun sama juga, 5 pagi pun sama, semua pagi pun sama. Sentiasa ada orang. Jadi nanti dekat-dekat kiamat nanti baru akan datang seorang daripada kulit hitam, jalan kaki yang macam terkangkang, bengkok macam tu, jalan macam tu, dia akan pecahkan Kaabah sedikit demi sedikit. Batu Kaabah tu dia akan pecahkan. Itu sebuah hadis akhir zaman lah. Masa tu dia akan balas pintu Kaabah semua. Jadi hurrah tu macam dekat-dekat nak kiamat sangat dah lah tu. Dia akan berlaku ketika tu. Tapi pintu tu tak apalah, perbahasan. Kalau kat rumah kita,
kita dilarang guna sebarang benda-benda dalam bentuk emas kecuali cincin perak. Cincin perak boleh sebab Nabi pakai cincin perak. Kita pergi berhabis. Pelapik pelana daripada sutera bagi lelaki. Pelana ni pelana kuda. Contoh kita naik kuda atau unta, di atas belakang binatang tu kita buh lapik, dan di atas tu kita buh sutera. Orang perempuan boleh naik di atas pelapik tu. Kita lelaki tak boleh naik di atas pelapik tu. Tang ni kelebihan untuk orang perempuan pula. Dia boleh naik, dia duduk atas tu, dia sutera. Dia bukan saja naik, dia pakai pun boleh sutera. Sutera original lah, bukan sutera beli kamdal RM18 bukan, tu bengong. Hak ni mai berapa sutera betul ya? Tentu ada pernah pakai. Yang muslimat ada pernah beli ke? Dah apa sutera 7-800 kot. Ada. Dah lah mahal ya, ribu-ribu lah. Takat RM2-30 tu semua tu dalam kategori tipu lah. Dia tak betul. Sama cincin emas bagi laki dan khunsa. Khunsa sahabat kat tuan-tuan ada dua jenis. Satu khunsa muskil, satu khunsa wadih. Muskil ni dia confuse, wadih ni dia jelas. Khunsa ni makna dia apa? Man lahu farjani, orang yang ada dua alat kelamin. Laki pun dia ada, perempuan pun dia ada. Dalam dunia ada, tapi tak ramai. Ada satu kitab, maksudnya hukum hakam khas untuk mereka ni. Khunsa muskil dengan wadih. Saya cerita wadih dulu. Wadih ni maknanya dia ada dua alat kelamin. Dalam dua ni, satu yang dia lebih dominan satu. Contohnya dia perempuan, maksudnya ayat kecil pun keluar, buat ayat kecil pun ikut kelamin perempuan semua, maka dia boleh buat keputusan untuk tukar permanent jadi perempuan. Sembahyang semua tempat perempuan semua boleh, maka boleh dibenarkan untuk hilangkan alat kelamin lelaki tu. Tapi kalau muskil, maksudnya dia boleh ke pagi pergi tandai ikut perempuan, sekali tengah hari pergi tandai ikut lelaki pula. Jadi dua-dua berfungsi. Maka tengok dia ni dominan macam Datuk beritahu tadi, dominan ke arah mana. Dia dominan ke arah perempuan, dia dua alat kelamin tapi dia lebih pada lelaki. Orang jenis lasak gitu, maka dia boleh ambil hukum hakal lelaki, ambil terus kat dia. Kalau ni boleh duduk gitu. Boleh dua. Sembahyang maghrib, sembahyang kat sini, isyak dia pakai telekung Siti Khadijah duduk sebelah pula. Lagi esok subuh di sini. Esok dia boleh tukar-tukar gitu. Sebab dia boleh khunsa. Khunsa tak boleh pakai emas. Khunsa tak boleh pakai emas. Sutera halus, dibaj. Sutera halus, sutera kasar dan tebal, kain yang bercampur sutera, sutera kasar. Daripada nombor 4 sampai 5 sampai 6 sampai 7, kesemua tu adalah jenis-jenis sutera. Maknanya yang ada di zaman Nabi SAW. Maknanya semua jenis sutera yang ada ke depan ni, yang nak main lagi apa jenis-jenis yang canggih dan sebagainya, nama kata sutera tidak dibenarkan dalam syarak. Kerana kesemua itu adalah untuk orang lelaki tak Islam di dunia, kita dapat di akhirat. Jadi dah pakai kat dunia, dia takut-takut tak dapat dah kat akhirat. Disebutkan Nabi SAW melama sutera, yakni al-istabrak dan ad-dibaj dan qasi, menegaskan lagi hukum larangan memakai sutera bagi lelaki walaupun tenunan itu berlainan. Jadi kalau Nabi abang sutera pun okey dah. Cuma Nabi tak mau sangat dengan sutera ni. Nabi macam perincikan setiap bahagian tu, kalau boleh semua benda sutera ni hampa jangan ambil lah. Kecuali ada perbahasan dalam hukum syarak untuk orang-orang yang kena penyakit kulit. Ada sahabat, saya tak ingat nama dia, dia ada penyakit kulit yang Nabi benarkan untuk dia pakai kain sutera supaya penyakit tu dia boleh hilang lah, penyakit kulit dia tu. Saya tak tahu sekarang ni ada ubat tak. Kalau tak ada baru boleh lah. Kalau setakat ada ubatan yang moden, dia kena guna ubatan yang moden tu, insyaAllah. Okey, tuan-tuan ada soalan? Kita tamatkan di sini. Nanti siri akan datang, kita akan jumpa isu bagaimana keadaan Nabi SAW wafat. Start daripada Nabi sakit berapa hari bulan, kemudian di hujung-hujung jadi apa, kemudian sejurus selepas Nabi jadi meninggal jadi apa. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar tidak ada di sisi Nabi macam masa Nabi meninggal. Dia ada di lokasi berlainan. Ada orang lain pergi panggil dia. Jadi huru-hara dalam masjid.
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dah buka pedang semua dah. Siapa kata Nabi tak ada, aku pancung yang cari pasal dengan aku. Dia duk buat jadi macam ribut dah dalam masjid, seolah-olah kewibawaan dia jadi hilang. Timbul pula persoalan, kita boleh tak kita kata Sayyidina Umar ni dia tak boleh terima qada qadar Tuhan ke? Dia tak tahu kan Nabi dah meninggal. Semua innalillah. Kita pun Nabi ajak, takkan dia pak mentua Nabi dia tak tahu? Timbul pula isu macam tu. Siapa pergi panggil Nabi balik mai? Apa isu untuk menenangkan para sahabat Nabi SAW. Nanti kita akan jumpa semua tu dalam siri akan datang nanti, insya-Allah. Itu macam trailer lah, gambar nanti keluar. Kalau saya cerita kat tuan-tuan semua, insya-Allah tuan-tuan tak akan main lah. Sebab tuan-tuan tahu dah Denny nak cerita apa, aku tahu dah. Jadi sebelum tuan-tuan scam saya scam tuan-tuan balik. Baik, itu saja. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabil ma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.